أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat menyambung pelajaran minggu lepas, di mana minggu lepas kita telah bercakap tentang saranan Islam kita ini supaya kita membantu orang lain, terutamanya dengan memberi hutang kepada mereka. Di minggu yang lepas, tuan-tuan, kita telah bacakan beberapa hadis daripada Nabi SAW. Mana antara hadis yang kita baca minggu lepas, kelebihan memberi hutang yang disebutkan oleh Nabi SAW, bagi orang yang mana memberi hutang ini, setiap hari dia mendapat pahala sedekah sama seperti mana yang ia beri pada orang itu. Jadi kalau dia beri hutang 1,000, maknanya sehari itu macam dapat 1,000 sedekah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kadar tadi berganda menjadi 2 kali ganda. Apabila habis dah tempoh, kita tangguh lagi ke dia. Jadi kalau lah 1,000 kita beri hutang, sehari macam 2,000 kita beri sedekah kepada dia. Ini hadis yang telah kita baca pada minggu lepas, riwayat Imam Ahmad, hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Buraidah radhiyallahu anhu. Lalu daripada apa yang telah kita dengar minggu lepas ini, timbul persoalan pada malam ni, adakah molek wi hutang ke molek wi sedekah? Ini juga satu masalah yang mungkin setengah di kalangan kita ini masih lagi mencari-cari hukumnya, bagaimana afdal, adakah beri sedekah ke ataupun juga beri hutang. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok daripada hadis Buraidah yang disebutkan tadi, maknanya pada hari bersedekah dapat sama seperti hari kita beri hutang, sama macam kita bersedekah. Manakala lepas habis tempoh 2 kali ganda, dan macam mana kita beri hutang itu dia menjadi seperti 2 kali ganda bersedekah. Ini yang mana di sini nampak seolah-olah lebihnya amalan memberi hutang ini. Lalu timbul persoalan malam ni, adakah hutang tu lebih ke beri sedekah itu lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi dalam masalah ini, tuan-tuan, para ulama kita berselisih faham, ada khilaf. Jadi tidak ada sepakat dalam masalah ini. Yang kita pertama sekali malam ni nak kena tahu bahawa sedekah dengan beri hutang ada khilaf di kalangan ulama kita. Jadi bila kata khilaf ini, dua-dua ada berlaku. Orang kata sedekah lebih pun ada, orang kata hutang lebih pun ada. Jadi tak perlu nak kelahi, tak perlu nak balak. Kerana barang ini barang khilaf, kita terimalah semacam mana yang telah berlaku di dalam dunia ilmiah kita ini, bahawa sedekah dan juga hutang ini ada kelebihan masing-masing ini. Cuma dalam mazhab kita ini,
Dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i ini, mazhab kita mengatakan beri sedekah adalah lebih baik daripada memberi hutang. Itu pandangan mazhab kita. Dia kalau lah nak pakai hak mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kita jelaskan malam ni wi sedekah lebih baik daripada wi hutang. Itu adalah pandangan mazhab kita ni. Nanti kita akan sebutkan kenapa mazhab berpandangan demikian. Sebab apa dia kata hutang ni banding dengan sedekah, molek sedekah. Itu kita akan sebutkan nanti apa sebab dan bagaimana ulama kita menafsirkan hadis-hadis yang menyebut hutang lebih baik. Macam mana mazhab dia nak jawab hadis yang menyebut tentang hutang lebih baik. Itu kita akan tengok nanti yang mana mazhab kita sedekah lebih baik daripada hutang, yang mana kita akan sebutkan apa sebab mereka mengambil pendapat demikian tadi. Jadi para ulama kita tuan-tuan dalam masalah ini berselisih faham, ada khilaf. Ada yang sokong hutang lebih baik, ada yang sokong sedekah lebih baik. Ini dua-dua ada pendapat belaka di kalangan ulama kita ini. Jadi sebahagiannya iaitu mazhab kita mengatakan bahawa sedekah ini lebih baik, manakala saki-baki yang lain pula mengatakan hutang lebih baik. Di atas asas inilah pandangan mazhab ini dikuatkan dengan beberapa dalil. Antaranya dalil yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syaikh Khatib Asy-Syarbini mengatakan bahawa dalam Sahih Ibnu Hibban, dalam kitab Sahih Ibnu Hibban terdapat sebuah hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mana Nabi bersabda, "Man aqrada musliman dirhaman marratain kana lahu ajr sadaqatin marrah." Iaitu hadisnya berbunyi, sesiapa yang memberi hutang pada orang Islam 1 dirham, pia-pia hak beri hutang kepada orang Islam 1 dirham sebanyak 2 kali. 1 dirham tu 2 kali ya wi. Maknanya hari ni ya wi sedirham, esok ya wi sedirham, seolah gitu. Ya wi 2 kali. Dia kata maka pahalanya macam sedekah sekali. Maknanya seolah-olah sini separuh lah. Paruh. Sedekah buat sekali je padang dah. Tapi kalau hutang 2 kali buat baru sama. Maknanya sini nak khabar pahala kita beri hutang separuh daripada pahala sedekah. Jadi nak boleh sama dengan sedekah ni kena beri hutang 2 kali. Dia kalau orang sedekah apa kata kau, ya sedekah 50 riyal. Makna mu nak boleh pahala 50 riyal tu, mu kena beri hutang 2 kali. Hari ni 50 riyal, esok 50 riyal pula. Makna 100 riyal mu beri hutang baru jadi pahala 50 riyal sedekah. Ini hadis yang dipakai oleh mazhab kita yang kita sebutkan tadi, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi melalui hadis ini yang kita boleh fahamnya bahawa sedekah itu besar kedudukannya di sisi agama kita. Maknanya sini kalau tengok padang buat sekali je sedekah. Kalau nak boleh pahala tu kena beri hutang 2 kali. Nak khabar sedekah pada gomo sekali je. Borong sekali je sedekah. Kalau mu nak pahala sedekah tu mu beri hutang 2 kali. Mu nak pahala sedekah tadi, mu kena beri hutang 2 kali. Wi sekali baru separuh baru. Tak cukup lagi pahala wi sedekah. Jadi inilah dalil yang dipegang oleh mazhab kita yang mengatakan bahawa sedekah lebih baik daripada memberi hutang. Itu dalilnya kita yang kita pegang. Manakala tuan-tuan kalau kita tengok di sini dalil ini bertembung berlawanan dengan hadis Ibnu Majah
Tadi dalam Sahih Ibn Hibban. Nombor 2 ni hak kata hutang lebih baik. Dia mengambil dalil daripada riwayat Ibn Majah. Dalam Sunan Ibn Majah. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. Hadisnya berbunyi katanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu maktuban ala babil jannati lailatan usriya bi as-sadaqah bi 10 amsalha wal qard bi 18 faqultu ya Jibril ma balul qard afdal min as-sadaqah qala li anna as-sa'il qad yas'al wa indah wal mustaqrid la yastaqridu illa min hajah. Jadi maksud hadis ni yang kata hutang lebih baik ni. Dia bagi orang yang hutang malam ni dia boleh dengar hadis dia ni yang lebih baik dari sedekah. Iaitu hadis yang mana dikeluarkan oleh Ibnu Majah daripada Sayyidina Anas, sahabat Nabi lah radhiyallahu anhu. Di mana katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat tertulis di atas pintu syurga. Nabi tengok apa yang ada di atas pintu syurga ditulis di situ. Bagi satu kaedah lah, sipir dah. Bagi sipir ana masuk ke syurga, tengok di pintu tu tulis lalu dah. Mana sewak kerja gini boleh banyak ni. Ya. Dak ayah kalkulator dah hari tu. Tahun lalu dah. Ini nak khabar bahawa Nabi melihat di pintu syurga Allah Taala pada malam di Isra' Mi'rajkan dia. Dia tengok tu malam Isra' Mi'raj. Jadi kita sedia maklum dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini Nabi kita dibawa dia melihat syurga dan neraka. Jadi kata hadis ini iaitu aku melihat ditulis di pintu syurga Allah Ta'ala pada malam aku di Isra' Mi'rajkan. Aku tengok sendiri, dia kata. Pada pintu itu tertulis katanya sedekah itu bayarannya 10 kali ganda. Seria 10 ya. Itu dia tulis gitu. Sipir dia, sipir sedekah 1 10. Gitu. Maknanya ditulis di pintu syurga. Kemudian lagi ditulis juga di pintu syurga itu, ditulis hutang 18. Ditulis hutang bersamaan 18. Sedekah bersamaan 10, hutang bersamaan 18. Dah hak mana besar? 10 ke 18? Dah 18. Tengok kata hak orang 18 lah. Besar pada 10. Semua orang tahu nombor tu. Orang gila pun kadang-kadang tahu. Setengah orang gila pun wili meriah ngepuluh ambil hak 10. Dia gila. Tapi kena 5 ya ngepuluh ya. Tengok kata hak bak pitih ni, hak gila jadi sedar. Hak gila jadi tahu. Nak kata hak reti kena dia. Jadi guna dalam masalah ini yang mana Nabi malam Isra' dan Mi'raj, Nabi melihat di pintu syurga ditulis situ sipir dia sedekah kali 10, kemudian hutang kali 18. Maknanya sini hadis Anas ini beritahu pada kita hutang lebih paruk pahala dia berbanding dengan sedekah. Ini 18. Nak kata 2 kali ganda tak boleh lah. Moga 10 18 tak. 10 18 tak cukup 2 kali ganda tu. Tapi lebih. Beri hutang 18. Kalau sedekah 10. Kemudian kata Anas, aku bertanya, kata Nabi, hadis tadi dah habis lagi. Lalu Nabi SAW kata Anas, Nabi kita bertanya, wahai Jibril. Hari Nabi tanya lalu dah situ. Tu tak perlu sama sekali kita nak cari jawapan bab apa tak payah.
moga Jibril jawab lalu. Nabi tanya situ dulu. Itu kaedah kita dalam hal belajar, dalam hal menyoal ni, tepat yang tepat itu kita soal lalu lah. Ni sampai tanah baru soal kata. Tu jadi susah lalu. Masa duduk di syurga tu tak soal. Turun tanah ni baru soal. Tu jadi masalah lalu. Jadi ngajian ni dalam majlis ni dia soal. Turun tangga tu, tu dah ingat dah tu. Dan sahut lepa ke, masing-masing pakat balik. Tukuk mulut masing-masing. Ambil sejadah balik. Jadi nak tanya ni tepat dia pada masa yang sesuai. Itu Nabi tanya di tempat yang sesuai. Kerana dia tengok sipirnya sedekah samaan dengan 10. Hutang bersamaan dengan 18. Hari Nabi kita bertanya benda yang memanglah bagi kita ni suatu maklumat barulah ni. Yang mana Nabi kita nampak ditulis sipir itu di pintu syurga Allah Ta'ala ni. Lalu Nabi kita soal masa tu juga. Ya Jibril, wahai Jibril, Nabi kata. Jibril, malaikat Jibril lah. Yang dihantar oleh Allah membawa Nabi kita berjalan dia dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj dia. Dia katanya, wahai Jibril, ma balul qard afdal min as-sadaqah. Ni kim dia sedekah, apa kim dia hutang lebih baik dari sedekah ni? Sebab dia. Kim dia sebab dia. Dia tanya terus atas butir terus. Tanya atas butir terus kita. Biar jelas soalan tu jelas. Mu nak tahunya buat apa lebih tu je. Ni kadang-kadang soalan tu tak apa tepat dengan hak nak tanya tu. Nak tanya benda lain. Soalan jadi cara lain, gaya lain. Kata ada hak gitu. Ada malam-malam duk telefon. Duk tanya macam mana nak buat tomnya. Allah akbar. Telefon malah tanya macam mana ustaz nak buat tomnya. Ustaz kata mana tahu. Dia kata ustaz tahu. Ustaz kata tak tahu. Isteri saya tahu. Ustaz tahu. Dia kata tak payah tanya isteri. Susah pening lalu ustaz. Nak buat tomnya ku ni. Tu jadi masalah ada soal tu tak apa jelas. Nak soal sangat. Ustaz ada kata kak tomnya ananya cari udang ke kecoh dia hak tu je ustaz tahu, hak lain makan je ustaz tahu, hak lain dak anda. Dia kata dak bukan gitu ustaz. Ya tu. Ustaz kata dak gitu tom yang. Ya tu salah bukan gitu tom yang. Dia kata adik kita belanggo pangan balut. Jadi dia nak buat tom yang gua ni. Dia nak mayang. Dia nak mayang, dia nak buat tom yang gua ni. Baru tahu. Rupanya soalan bukan tom yang, tayamum. Allah Akbar. Nak kata ada juga ni jadi nyepulah ke ustaz tu jadi pening gitu ya. Bukan dia hak pening, ustaz tu jadi pening. Moga istilah dia tu tak kena. Dia nak tanya tayamum, kata tayamum. Mana yang kita miang gitu. Ini yang kata bahawa soalan biar tepat. Mu nak tanya hamdu. Dia nak tanya hak mana lebih. Hutang ke ataupun juga sedekah. Jadi kalau nampak dah di pintu syurga hutang 18, sedekah 10, maknanya dah ayah tanya dah. Tanyanya buat apa lebih sudahlah. Bak sipi ada dak. Tak ayah tanya dah hak mana lebih. Hutang ke sedekah? Dak ayah bak sipi ada dak. Cuma nak tahu sebab lebih tu. Habis kita tanya pada Jibril apa benda sebab lebih tadi. Lalu dijawab oleh Jibril kita kerana orang yang minta sedekah. Kerana orang yang minta sedekah kadang-kadang minta rumah dia ada dah. Pitih dia ada dah. Orang ada dah tapi minta juga. Orang mah gitu. Kalau kita jumpa orang minta sedekah ni, setengah rumah 2 tingkat ada. Rumah 2 tingkat dah. Tapi kerja minta sedekah lagi. Ditakak oleh bandar raya, orang tengok dalam 999 apa dak. Memang banyak. Nyatu dia di bazar Ramadan. Pakak duk kutip.
setengah tu dia kata ada handset, telefon ada. Tidur di hotel tempat hok nak kutip esok. Jadi tidur atas tu rebah kutip. Nak khabar orang hok minta sedekah ni tidak semestinya kepik, tidak semesti perut. Oleh kerana itulah kata Jibril, bahawa orang yang tolong sedekah itu bukannya semesti orang yang kepik, orang yang desuk, bukan orang yang perut. Berlainan kata Jibril alaihi salam, wal mustaqrib, sedangkan orang yang minta hutang, orang yang nak berhutang itu dia tidak berhutang melainkan dia memang kepik, dia memang perlu, dia memang perut, dia memang desuk. Inilah kenapa Jibril menjawab beza CP10 dengan CP18 tadi tuan-tuan dia. Cuma dalam masalah ini bila kita adu, kita lagakan dua hadis ini, rupanya kuat hadis Ibnu Hibban yang mana riwayatkan oleh Ibnu Mas'ud hak tadi. Sebab itu mazhab pakai hak tadi. Tu mazhab kita ni dia pakai hak tadi kerana pertama sekali bila adu dua hadis yang berlawanan ni satu sama lain ni. Nak ipung tak boleh. Dia kerana tadi dia kata hadis ni kena ambil salah satu daripada dua. Kerana hak ni kata 18. Kemudian hak ni pula kata sedekah separuh daripada hutang. Hutang sekali macam separuh sedekah. Hutang dua kali baru sama dengan satu sedekah. Jadi nak ipung dua ni kata tak nampak jalan. Bila tak nampak jalan, kita cari hak mana kuat. Riwayat mana hak gagah, riwayat mana hak lebih sahih. Lalu didapati riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lebih kuat daripada riwayat Anas radhiyallahu anhu. Ini jawapan mazhab yang pertama, kenapa sedekah lebih baik daripada memberi hutang. Walaupun CP kata 18, hadis CP 18 adalah hadis yang lemah berbanding dengan hadis Ibnu Mas'ud tadi. Jadi apa sebab lemahnya hadis Anas yang datang dalam riwayat Ibnu Majah tadi? Lemahnya kerana diriwayatkan oleh seorang lelaki bernama Khalid Ibnu Yazid Asy-Syami. Dia seorang je yang meriwayatkan hadis ini. Itu lemahnya situ tak ramai. Jadi bila suatu berita tak ramai ni, tahu sajalah di sana ada keraguan pada periwayatan itu. Sedangkan orang yang bernama Khalid bin Yazid adalah dalam senarai dhaif, dalam senarai nama yang mana terletak di kalangan perawi yang dhaif. Itu dia, nama dia ni dalam puak-puak dhaif yang tidak kuat. Oleh sebab tadilah kita kata ianya kalau berlawan dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi. Dalil yang kedua antaranya pihak yang mengatakan beri hutang lebih baik ini ialah hadis riwayat Baihaqi. Hadis riwayat Baihaqi di mana Nabi menyebut qardus syai'in khairun min sadaqah. Memberi hutang sesuatu lebih baik daripada memberi sedekah. Maknanya baik memberi hutang daripada memberi sedekah. Pitih sama pitih, tapi wi atas nama hutang dia kata lebih baik daripada sedekah. Ini riwayat Baihaqi tadi. Jadi apabila kita dah faham dah malam ni, kedua-duanya ada dalil belakang. Tu yang kita kata tak perlu susah. Tak perlu kita rasa dah nak buat hak mana, nak buat hak mana. Duk main mikir buat mana. Masuk bulan puasa pula dak sedekah, dak hutang kau orang. Buat dah. Duk main kelahi, duk main balu. Hak manusia ni. Hamba nak pilih hak manusia, nak hutang ke nak sedekah. Ada juga. Ni bahasa duk kira kepada khilaf ni parok doa. Siapa dak dan nak buat, amalan dak dan nak buat. Ada juga nya kelahi khilaf ni dak dan nak beramal. Pada duk kelahi hak tu. Ini masalah. Kita kadang-kadang tidak faham bagaimana bila berhadapan dengan persoalan yang ada khilaf
di kalangan ulama kita. Jadi kalau tengok kepada pandangan Muhammad Ramli, ya, dalam kitab Nihayahnya, Syekh Muhammad Ramli dalam kitab Nihayah dia jawab pun, dia kata dua-dua hadis ini tak ada kelahi, dia kata. Dia cuba untuk menyatukan dua hadis yang berlawanan tadi, iaitu hadis yang kata satu hutang setengah sedekah dengan hadis yang kata satu hutang 18. Dia jawab, dia kata tak ada kelahi dua hadis ni, tak ada berlawan. Sebab apa? Sebab hak 18 tu pahala grade B, bukan pahala grade A, dia kata. Tu makna mudah cakap gitulah, pahala ada grade juga. Cak ayang ke cak boya, cak ayang ke cak boya nak cari ke mana dah? Cak cakur tu dah, cak ayang cak boya, tu juga ceret rebus air. Cak ayang cak boya, dua tu nak cari lagi. Tak ada dah pahayang boya. Nak kata bahawa pahala pun ada gak cak ayang, ada gak cak boya ada juga. Jadi pahala hak 18 hak ditulis di pintu syurga tu, hak tu grade B. Tu grade B dia tu. Pahala yang disebutkan dengan sedekah itu setengah hutang, hak tu pahala grade A. Gitu kaedah dia. Gitu dia kata. Jadi 18 itu maksud dia. Maksudnya 18 kalau mu nak tukar dengan grade A, 5 je grade A. Kan tadi sedekah bersamaan 10 kan? Sedekah bersamaan 10. 18 ni dia kata bersamaan dengan 5/10 tu. Maknanya setengah daripada 10. Cuma maknanya hak mu ni ringgit dengan dolar. Ringgit dengan dolar. Mana hak 18 tu macam hak jenis bahasa 18 ringgit kita. Kemudian pula 10 tu macam PT Singapura. Sekali ganda. Jadi kalau mu nak tukar dengan PT Singapura, maknanya mu boleh separuh je. Soalah gitulah. Mu dah apa aku kata pun dah. Negeri tukar PT mu ni baru mu tahu. Dah, bawa PT mu bagi ke pengurus wang tu, mu tukar PT mu tengok boleh buat apa. Tidak sama. Pak PT mu grade B. PT Singapura grade A. Oleh kerana tu bila mu tukar, ya separuh je daripada Singapura. Mau tukar 100 you 50 katakan. Itu dia kata gitu, dia jawab bahawa 18 itu adalah pahala grade B. Oleh sebab tadi dia menyamai dengan pahala grade A 5 je. 18 tu jadi 5 kalau mu nak tukar ke pahala grade A. Sebab apa? Sebab sedekah tu 10. Dah bila hadis kata setengah daripada sedekah, maknanya 5 je. 18 tu maknanya bernilai dengan 5. Mu nak 10, maknanya pahala grade B 36 baru mu boleh 10. Tu aku ngajar hisap matematik pula malam ni. Nampak dah. Moga tak nampak mana, nampak kelabu asap tu. Yang ni 18 tu adalah bernilai 5 daripada sedekah. Kalau mu nak pahala sedekah, 5 je. Hak utang tu, hak muat tu macam 5 je. 18 hak Nabi tengok tu macam 5 je. Kerana apa? Kerana dia separuh daripada sedekah dia. Tu jawapan Syekh Muhammad Ramli dalam kitab Nihayah. Tak ada belanggar dia kata. CP sedekah 10, kemudian CP hutang 18, kerana dua ni tak sama dari segi grade dia, grade pahala tu tak sama. Jadi kalau mu kata sama, memang hutang lebih. Kalau mu kata hutang lebih, dah kuat ni hadis yang kata separuh je boleh. Bercanggah pula situ. Jadi caranya ialah hak 18 ialah pahala grade B, kemudian hak 10 pahala grade A. Macam tukar orang wang asing lah. Hak hari ni lebih kurang je. Mu tukar PT lebih kurang je. Ada PT hak kita kata nilainya besar. Ada PT nilainya rendah. Soalan gitulah bendanya. Nak kata bagaimana dalam hal ini, itu pandangan yang dibuat oleh Syekh Muhammad Ramli. Yang kedua, dia memilih cara untuk menasahkan yang lalui. Makna dia kata hadis yang menyebut sedekah ini adalah setengah daripada
orang berhutang. Maknanya hutang tu kalau kita wis sekali setengah sedekah. Dia kata hadis ni mari ke dia. Nabi kabur ke dia. Jadi dia menolak hadis Isra Mi'raj tadi lah. Kerana berita hak ke dia, hak tu hak kita pakai. Itu dia jawab cara nombor 2. Hadis yang kata hutang sekali macam setengah sedekah. Hadis ni mari lepas daripada Isra Mi'raj tadi. Maknanya kena pakai hak kediang lah. Itu cara nombor 2 yang dijawab oleh Imam Muhammad Ramli tadi. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, dia hipungkan hadis tadi juga. Dia hipungkan hadis tadi, dia kata sedekah dan juga hutang ni kita tengok dari dua sudut yang berlainan. Itu cara dia juga. Bila tak boleh nak menangkan satu-satu hadis, dia tengok dari sudut yang berlainan. Iaitu hutang dia baik pada permulaan. Hutang itu dia bagus, dia lebih dia pada permulaan. Manakala sedekah dia bagus pada akhir. Warna pula ada awal dan akhir. Hutang adalah baik pada permulaan. Bagus hutang pada permulaan dari sudut apa? Dari sudut tidak tercemar air muka dia. Maknanya ia pergi dalam bentuk yang rasmi. Setengahnya duduk pakai kuk, pakai tar apa. Mari. Siap dengan apa? Kak menalang ke apa. Dia mari dalam keadaan kita kata dihormatilah hutang ni. Taklah maknanya mari Allah gitu. Kenapa tu? Dok cetong gitu. Dok Allah tangan. Pakai kuk tangan Allah. Jadi tak ada nampak bisa tak nampak. Jadi hutang ni pada awalnya bagus dia kerana dia menyelamatkan maruah orang. Jadi tak nampak dia nak memitok ke orang. Kerana memitok ni hina mengingat baik. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nak kawal tangan memberi adalah lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi kalau lah mitok sedekah ni tangan tu duduk bawah. Kalau berhutang, dia tu macam sama tarah je. Macam sama tarah je. Tu pada pekat awal dia kata lebihnya hutang itu pada awal. Kerana orang yang berhutang ini dia tidak menjatuhkan maruah dia. Dia pergi dalam keadaan kita kata peribadi yang tidak tercemar. Dia pergi dalam keadaan ada kehebatan dia lah. Daklah minta dekau. Tak dekau dulu lagi. Pakai baju kotor. Kalau dak orang dakwi. Pakai baju kotor. Lepas tu lipat kaki pula orang nampak tak ada kaki. Kan hina tu kena lipat kaki dulu. Lipat kaki nak orang nampak tak ada kaki. Kalau di Mekah tu lipat tangan. Tak boleh nampak tangan. Dah hina kita. Kita pergi minta hutang orang, ada mu lipat tangan. Mungkin minta hutang orang. Boleh hamba nak hutang. Mogi buat tangan tak ada kita. Tak ada. Mu nak ambil pitih ke mana kalau tangan mu tak ada? Tak. Jadi mogi dah keadaan macam ke orang yang kita kata sama tarah. Hak tukang hutang dengan hak berhutang ni macam sama tarah. Dia. Maknanya kalau cakap perendah dia, marah lalu. Marah lalu, mu ni hutang sama. Allah. Hutang mu hutang. Gitu tak ada lain dah. Marah lalu dia seolah-olah kita rendah sangat. Marah dia. Tu paling tu. Basak sangat hutang mu. Ingat orang nak angat hutang. Makna dia boleh balas. Dia boleh balas makna nampak dia macam standing dengan orang yang memberi hutang. Ada pun minta dekah cuma kata gitu. Nyambil mul habis mu dak pedah kamu. Dak. Dia mu kata gitu. Baju lawa wisria. Apa ambil mul lah boleh pedah. Dak. Nak kata bahawa mu nak minta dekah tak ada cakap banyak. Dia cakap banyak mu kena buat dak urut. Dak buat dak urut. Lipat kaki gitu. Mau dia polok baju polok jahit carik koyok rabuk. Lepas tu pinjam baby pula buh. Nak suruh nampak siang lagi. Baby pergi pinjam sewa budak untuk nak buh nak suruh nampak berhajat sungguh tu.
Kemudian piti seling saja atas apa orang kain. Hak seria ambil lalu dak boleh ambil. Ala dak orang dak wi banyak dak. Tinggal hak seling hak karat tu, nyebuh atas tu. Nak suruh napok doa, nak kawal haru hutang. Dia menyelamatkan maruah orang pada awalnya. Dia tidak jadi kita ni macam dak urut sangat. Oleh kerana tu dia afdal pada permulaan ini. Yang kata Imam Syekh Muhammad Ramli ada. Manakala sedekah dia afdal di ujung dia. Kerana apa? Kerana sedekah kita kata balik boh pala atas batas tak payah mikir dah. Tak ada tanggungan apa dah. Waktu dia jadi mulia dia sebab one off ni makna sekali boleh ke tak payah mikir nak cari ganti dak ayo. Sebab tu dia afdal di ujung. Sedekah ni afdal di hujung. Maknanya kalau ikut pada takwil tadi kedua-dua ada afdal belaka. Maknanya hutang afdal di awal, manakala sedekah dia afdal di ujung. Maknanya kalau tengok kepada takwil tadi kedua-duanya afdal. Ini pandangan yang dibuat oleh Syekh Muhammad Ramli bagi kita nampak bagaimana dia melihat bahawa dalam persoalan ini ada tafsiran yang tertentu untuk kita faham bagaimana adakah lebih pada sedekah ataupun juga lebih pada memberi hutang tadi. Namun kalau kita boleh rekah pada malam ini satu pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Abdul Ghani. Jadi bagi Syekh Abdul Ghani ini dia mengatakan dalam masalah ini dalam Hasyiah Injahil Hajah ala Sunan Ibni Majah. Jadi Syekh Abdul Ghani dia memberi komentar kepada hadis Ibnu Majah tadi. Dia kata apa? Dia kata dalam masalah ini ia adalah kembali kepada berlainan niat masing-masing. Dia melihat bahawa orang yang niat bagus boleh sampai tahap 18 hutang dia. Orang yang niat bagus untuk beri sedekah boleh sampai tahap 10. Tapi kalau niat tak bagus, maka dia akan turun lagi bawah daripada tadi. Dia melihat perkara ini, dia kata bergantung kepada niat seseorang lah. Dan juga dia melihat dari sudut tasamuh. Dari sudut tasamuh dia dalam meminta hutang itu. Dia kalau lah orang tu baik, ada lagi, ada apalah. Tak ada lagi, ada apalah. Dia kata dia tengok dari sudut tu juga berapa dapat 18. Kalau tak dia turun menjunang boleh jadi bawah ada 10 lagi. Maknanya nak kata sini hak 18 ni hak kira habis rank dah, hak rapat jik dah. Hak rapat jik, orang hak wi hutang rapat jik. Maknanya apa? Wi hutang dengan ikhlas. Ada arakkan apa-apa. Kemudian pula bila sampai masa wi tak apa, anjuk lagi. Lepas tu anjuk lagi. Akhir pas kau sudah dak boleh kak pakai cincang. Hak ni kalau sampai tahap gitu, hak ni memang 18. Kerana dari awal lagi perangai molek. Ni dak baru hutang 2 hari 3 kali telefon dak. Tukar nombor lain pula. Oh susah sungguh dak. Kata ini yang kita kata bahawa itu cara kita memahami hadis ini, iaitu dia bergantung kepada niat juga. Walau Nabi kabur lebih pun dah mu niat dak pakai gawa, dak boleh juga ganjaran hak ditawarkan tadi. Dan juga perangai kita dengan orang yang berhutang tu, mu nak dapat 18 sungguh perangai tu. Biarlah molek dengan akhlak yang bagus. Padang dah malam ni situ. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.